9.45 habis 10.45. Dan kemudian kita buka kepada soalan selama 15 minit. Jadi sahabat-sahabat boleh membukakan soalan. Selepas itu kemudian ada apa-apa pengumuman tak untuk buat Jambori pada 3.29.30 dan 29.30 hari 29 hingga 31 Oktober sambung lagi ke 1 November. 1 November tu final. Jadi sahabat-sahabat yang ingin menyertai Jambori merujuk kepada komandan amal kawasan masing-masing. Kalau dia daripada kawasan Batu, dia kena rujuk kepada komandan amal kawasan Batu. Begitu. Jadi kemudiannya pada kesempatan ini kami seluruh amal wilayah mengucapkan selamat menyambut Aidul Adha yang akan tiba pada hari Ahad ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beri dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, dan dialah Tuhan yang telah membangkitkan di kalangan kamu seorang rasul, yang mana tujuan dibangkitkan pada ketika itu ialah untuk membacakan kepada kamu mengenai ayat-ayatnya, dan juga untuk membersihkan pemikiran, ideologi dan juga pegangan mereka dari sebarang perkara-perkara yang dinamakan sebagai penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendidik mereka, iaitu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mendidik mereka apa yang ada di dalam Alkitab dan juga apa yang ada dalam hikmah, iaitu dalam hadis baginda Nabi SAW. Walaupun suatu ketika dahulu mereka ini adalah golongan yang sesat. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam ini dapat kita dipertemukan dalam kesibukan dan juga tanggungjawab kita sebagai abnaul harakah, sebagai ahli gerakan Islam. Pada hari ini kita tidak melupakan tanggungjawab kita untuk berkongsi dan juga meningkatkan safafah. Sebab itu pada malam ini secara mukadimahnya anak-anak sebutkan bahawasanya hari ini azimah ataupun bebanan-bebanan yang ada dalam diri kita sebagai seorang ahli gerakan memang ianya tidak dapat dinafikan pada hari ini. Sama ada bebanan kita sebagai seorang ketua keluarga, sama ada bebanan kita sebagai
seorang pekerja di dalam sebuah majikan, sama ada pada hari ini kita di dalam parti sebagai seorang ketua ataupun yang dipimpin, masing-masing dia punya bebanan, yang mana bebanan-bebanan ini sampai satu ketika menyebabkan kita akan terasa lemah, dan akhirnya kita akan tinggalkan beberapa perkara yang sangat penting yang menjadi tugas dan juga peranan dalam kehidupan kita. Ini yang berlaku di dalam gerakan pada hari ini. Apabila kalau kita lihat, ilmu sudah disampaikan, Al-Quran sudah disampaikan, dari segi attachment dan juga gerakan kita dengan Korea kita sendiri dilupakan. Apabila bebanan-bebanan yang terlampau banyak, bukan kita menjauhkan perkara tersebut, tetapi bebanan yang terlampau banyak. Maklum sajalah kita ni bila persekutuan dalam masalah kekurangan tenaga kerja dan sebagainya. Ala kulli hal, pada malam ini kita akan bincang beberapa perkara, iaitu bagaimana kita nak tajdid dan kita nak buat pembaharuan mengenai masalah-masalah tersebut, dengan beberapa isi penting yang telah disebutkan oleh pengarang kitab, iaitu Muhammad Abduh, yang mana merupakan pemimpin Ikhwan Muslimin, dalam bukunya yang bermaksud Mazayani Intima'i Dakwah. Apa artinya kamu terlibat? Apa artinya pada hari ini kamu duduk dalam bidang dakwah? Dalam arti kata pada hari ini, apa arti kita duduk dalam parti Islam Malaysia? Apa arti pada hari ini kita duduk dalam Jabatan Aman? Apa arti pada hari ini kita duduk sebagai Dewan Pemuda? Apa arti? Apa arti? Kerana masalah kefahaman inilah yang menyebabkan kalau kita lihat bahawasanya silih berganti orang yang duduk dalam parti ini, ada unsur dan juga ada sebab-sebab tertentu dia duduk dalam parti. Contohnya apabila dia masuk dalam parti kerana semangat reformasi satu ketika dahulu, maka semangat dia adalah berasaskan perkara tersebut. Ataupun yang pada hari ini dia masuk disebabkan figure-figure tertentu yang dia kagum sehingga dia masuk dalam parti pada hari ini. Dan semua unsur-unsur ini dia adalah berunsur kepada benda yang bersifat syakli ataupun juz'i, yang mana dia bukan bersifat jauhar ataupun bukan bersifat usul ataupun asas, yang menyebabkan kita lihat bahawasanya sekiranya ada kegelinciran maksudnya sekiranya unsur-unsur tersebut hilang dalam parti tersebut, hilang dalam gerakan tersebut, maka dia akan hilang. Seperti mana hari ini kita katakan tak ada Rashidi, tak ada Masyidi, kita kata habis aja tamat, dan konon-konon je lah kan, konon-konon. Berarti hari ini bila dia tak ada, dia dah diturunkan jawatan ataupun dinaikkan jawatan di peringkat Bukit Bintang contoh, kita dah tak nak, sebab tak ada dia tak sedar lah kita nak berjuang. Berarti pada hari ini kesilapan dan juga masalah-masalah ini yang menyebabkan sebenarnya fiqh dakwah kamu, kefahaman kamu dalam bidang dakwah, kefahaman kamu dalam gerakan semakin lama semakin masalah. Itu yang menjadi satu masalah pada hari ini apabila ianya berselisihan ataupun dianya khilaf berlaku dalam diri kita tak boleh terima. Jadi menyebabkan pada hari ini kita tidak mahu terlibat dan sebagainya. Sebab itu ada beberapa perkara yang akan tekankan pada malam ini dan kita akan berbincang apa benda-benda tersebut yang mana kita lihat pada hari ini. Sekiranya masalah-masalah ini boleh diselesaikan, insya-Allah kita akan selesai, ataupun insya-Allah masalah-masalah yang pernah kita nyatakan ataupun yang kita sebutkan tadi ataupun yang pernah berlaku dalam diri kita pada hari ini, ianya akan diselesaikan insya-Allah. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebelum kita nak jelaskan lebih jauh, dalam dakwah pada hari ini dia ada beberapa komponen yang sangat penting. Yang pertama, ia dinamakan sebagai da'i, iaitu pendakwah. Jadi hari ini bila kita dah duduk dalam agama Islam, khususnya kita duduk dalam harakah Islamiah, iaitu kita duduk dalam gerakan Islam, nak tidak kamu sudah menjadi seorang ikon ataupun kamu sudah menjadi seorang ejen dalam dakwah pada ini. Sebab itu hari ini kalau antum lihat, sahabat-sahabat lihat Abu Trika, seorang pemain Mesir pada tahun 2009 pernah dikenakan kad kuning ketika mana perlawanan dengan Sudan. Apabila dia buka ataupun jaringan gol tersebut diraihkan dengan dibuka baju jersinya dan ada tulisan Ta'atufan ma'a Gaza, iaitu kami bersimpati bersama Gaza. Dikenakan kad kuning ketika itu kerana unsur politik. Sedangkan pada tahun 2006, 2000 sebelum tersebut, apabila seorang pemain Sudan sendiri mengibarkan bendera Israel, maka hanya diberikan teguran lisan semata-mata.
Maka di sini kalau kita lihat bahawasanya dia ketika itu sebagai seorang atlet, sebagai seorang pemain bola, dia ada peranan yang dia nak sampaikan kepada bidang dia. Maka dia sampaikan dan dia telah lepas pada waktu tersebut. Jadi kita pada ini contoh dalam jabatan aman, contoh dalam pemuda, contoh kita sebagai seorang imam masjid dan sebagainya. Maka di sana kamu ada peranan yang sangat besar sebagai seorang pendakwah, yang mana perkara tersebut akan memberikan kredit yang sangat besar, yang mana orang lain mungkin tak dapat buat perkara tersebut. Yang kedua, bila ada da'i dia mesti ada mad'u, orang yang nak diseru. Takkan kita nak seru seorang-seorang, dah cakap seorang-seorang. Berarti pada hari ini mad'u iaitu orang yang kita nak seru tersebut, dia mestilah orang. Dan kalau kita nak seru binatang dan sebagainya, dia adalah bukannya kita namakan sebagai makhluk yang perlu diseru di dalam Islam, sebab dia tidak berakal. Jadi jangan marah lembu yang sampai malam ni malam esok dia tak pakai seluar, jangan marah. Kalau kita marah kita tak betul. Dan lembu berak depan rumah kita waktu nak korban, kita marah apa ni? Lembu tu kalau cakap, dia kata kau lebih lembu dah. Berarti bahawasanya pada mad'u kita adalah orang di kalangan kita. Sebab itu dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Rasul yang dibangkitkan itu di kalangan mereka sendiri, iaitu dia manusia biasa, dia juga makan, dia juga ada nafsu, dia juga semua benda yang sama yang kita buat pada hari ini. Jadi bererti pada hari ini apabila kita berdepan dengan mad'u, kita berdepan dengan diri kita sendiri. Seolah-olah pada hari ini bila kita nak ajak orang masuk Islam, kita sebenarnya mengajak diri kita untuk bersama dengan Islam. Itu benda yang sangat penting yang anda tekankan. Sebab apa yang anda sebutkan benda ni? Kalau kita lihat dalam perangkaan bancian negara pada hari ini, rakyat kita, rakyat Malaysia sebanyak 28 juta. Dan daripada 28 juta tersebut, lebih kurang 50 hingga 60% adalah orang Melayu atau orang Islam. Tapi hakikat kalau kita lihat pada sekarang ni, daripada 50 ke 60% tersebut yang kita boleh anggarkan lebih kurang dalam 15 juta ke 16 ke 18 juta. Kalau kita lihat bahawasanya hari ini payah lagi nak seru orang ni, maksudnya kita nak mengislamkan orang Islam lebih payah berbanding kita Islamkan orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka ini di kalangan kita yang pernah dapat pendidikan agama dan sebagainya, dan akhir sekali berlaku masalah pengamalan dan sebagainya. Sebab itu pandangan anda bahawa kita nak seru mereka, nak ajak mereka masuk Islam ataupun bukan masuk Islam, bersama dengan Islam, benda itu bukan benda yang sangat mudah pada hari ini berbanding kita bersama dengan golongan-golongan non-jet Muslim dan sebagainya. Yang seterusnya, yang ketiga ialah uslub dakwah. Itu uslub kita, gaya kita, ataupun kita katakan sebagai lenggok tata cara kita berdakwah pada hari ini. Ada setengah kita gunakan dengan bahasa yang kasar, apabila bahasa yang lembut tidak boleh. Ada kadang-kadang kita terpaksa menggunakan bahasa yang bersifat lembut. Ada kadang-kadang kita terpaksa menggunakan metod yang pelbagai pada hari ini. Jadi sebab itu benda ini dia bersifat anjat, tetapi jangan dia sampai melampaui daripada kebenaran daripada agama. Kerana Islam ini datang dalam meruntuhkan kejahilan dan dia membina Islam ataupun membina cahaya. Jangan hari ini kita runtuhkan cahaya, kita sama-sama juga naikkan cahaya. Kita nak dapat Putrajaya, kita nak memerintah negara kerana masalah yang lebih besar, kita nak ubah polisi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita dapat Putrajaya, kita tinggal Islam dekat pagar Putrajaya. Berarti bahawasanya apa kena yang ada pada hari ini, kamu runtuhkan jahilah dan kamu naikkan balik jahilah yang lama, tetapi dengan erti kata ataupun dengan istilah dan takrif yang lebih baru pada hari ini. Seperti mana yang berlaku pada hari ini, yang orang mendakwa bahawasanya ada sosialis beriman, dan ada yang dinamakan sebagai pluris yang beriman, plural yang beriman dan sebagainya. Baru-baru ni semalam ada seorang sahabat di satu universiti. Mereka ini disusun untuk main rugby bersama-sama, lelaki perempuan, 5 lelaki 5 perempuan. Ada. Jadi dia tanya, ustaz macam mana ustaz? Main pula rugby sentuh. Maknanya wajib sentuh 7 kali. Dan dulu anda main rugby sentuh, maknanya 7 kali kita akan tukar serve atau kita tukar servis kepada mereka. Maknanya touch dia kena berhenti, kemudian dia akan terus bawah pasang untuk golek bola dari belakang, kemudian dia akan bawa ataupun aliran dia ke bawah. Itu rugby sentuh. Maknanya wajib sentuh dia. Nak sentuh memang wajib lah, baru kita boleh dapat servis touch tu untuk dapatkan 7 kali pula depan ni. Jadi berarti dia kata macam mana ni ustaz? Tetapi non-Muslim lah ustaz.
non-Muslim sekalipun, masalahnya dia tu perempuan. Dan kalau ikut nafsu memang jadi sedap lah dia. Beruntunglah dia dapat. Tapi dia kata macam mana ni Ustaz? Nak kata tinggalkan benda tu. Buat apa kamu nak ikut apa yang ditentukan oleh pihak universiti dan sebagainya. Maka sebab itu pada hari ini, uslub metod kita pada hari ini dia mesti bertepatan dengan apa yang seterusnya maudu ataupun kita namakan konten. Apa yang kamu nak bagi kepada orang. Sebab itu dalam hal ini Islam dia meruntuhkan jahiliah dan juga dia naikkan ataupun dia nak bina Islam. Berarti pada hari ini kamu dah runtuhkan sekular, sosialis, pluralis, apa lagi, nasionalis, benda-benda yang rosak pada hari ini kamu runtuhkan. Kamu kena tawarkan Islam. Kita ambil contoh pada hari ini, orang tentang GST. Tapi apa tawaran dan kenapa kita tentang? Adakah hanya kerana ketirisan yang dibuat oleh kerajaan zalim? Ataupun adakah kerana maksudnya kalau selepas ni kerajaan BN dia tak zalim, mana tak berlaku ketirisan, mana kita boleh terima ke GST? Itu persoalan ni. Sedangkan pada ini kalau kita lihat perbahasan di bahawa kita tolak GST kerana ia berlanggar dengan prinsip Islam. Dan 8 syarat yang diletakkan bahawasanya antara yang pertama, kalau nak laksanakan cukai, sistem ekonomi Islam mesti berasaskan kepada iktisad Islam. Dia mesti berasaskan kepada ekonomi Islam. Kalau tak berasaskan ekonomi Islam, macam mana kita nak buat cukai Islam? Yang kedua pula, cukai itu mesti dikenakan hanya kepada orang kaya. Hari ini kita pun kena cukai. Kita ni dah lah duduk di wilayah Persekutuan di bawah baras kemiskinan. Zakat bila meletakkan 1,500 bawah pendapatan bawah 1,500, kita ni adalah rakyat miskin. Jadi anak ni miskin juga ni. Kita ni semua miskin. Tak, kita miskin. Baras kemiskinan. Dalam masa yang sama kita pula kena cukai. Itu yang Islam larang. Sebab apa? Sistem yang dibawa adalah sistem yang mana kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Ini sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, bahawa cukai yang dibuat tersebut hanya dalam tempoh tertentu. Sekira setelah mana maslahat ataupun syarat, maslahat ataupun sebab kamu nak laksanakan cukai kerana nak menampung perbelanjaan negara. Maka kalau dia tertampung, maka terus batalkan cukai ketika itu. Hari ini rasa-rasa daripada kita dalam janin lagi dah kena cukai. Tak betul lah, kita pergi hospital kena kan, kita kena bayar contohnya, tambah kalau swasta dan sebagainya. Lahir pun kena cukai, nak mati pun kena cukai. Berarti pada hari ini kita bukan kena cukai mengikut tempoh tertentu, tetapi daripada lahir sampai mati. Ini adalah begitu juga dengan beberapa perkara. Dan kisah tersebut ataupun benda ini mengambil ibrah yang Allah Ta'ala sebut dalam kisah Sabah. Peristiwa Sabah apabila mereka ini membuat tol di sepanjang ataupun di pertengahan jalan untuk barang yang nak masuk ke negeri Syam, maka menyebabkan Allah Ta'ala murka. Kerana bila buat tol, kos ataupun bila buat tol ketika itu, maka melibatkan kenaikan kos dan sebagainya. Dan akhir sekali rakyat terbeban, maka barang akan meningkat dan sebagainya. Jangan gunakan hadis yang dibawa bahawasanya ini adalah merupakan ketuhanan Allah SWT. Hadis tersebut memang sahih, tapi masalahnya istimbatnya tak tahu betul. Bahawasanya hari ini memang Nabi benar ditanya oleh para sahabat bahawasanya boleh tak dikenakan satu tindakan ataupun kawalan harga pada zaman tersebut adalah kerana bimbang berlaku kezaliman. Tapi hari ini kita bukan dikawal, ditetapkan harga untuk bimbang kezaliman, dan memang zalim dah. Sebab itu istimbat tersebut perlu dilihat pada situasi pada zaman Nabi tersebut. Nabi bimbang, Islam bimbang pada ketika itu, harga yang tidak dikawal, penetapan yang tidak dibuat, maka menyebabkan akan berlaku penindasan dan sebagainya. Hari ini bukan masalah tersebut, dan memang awal-awal lagi dah kita kena tindak dan sebagainya. Berarti pada hari ini konten ataupun maudu yang kita nak sampaikan mesti cerita pasal Islam. Dan apa nak takut sangat nak cerita pasal Islam, pasal Islam. Sebab itu anda sebutkan hari ini, biarlah orang nak terjemah ataupun nak menyatakan kita ni sebagai pragmatik ataupun dogmatik, yang hanya sikit-sikit nak Al-Quran, sikit-sikit nak hadis. Biar orang nak kata apa kepada kita. Sekurang-kurangnya pada hari ini kita faham bahawasanya aku nak sampaikan apa yang Islam perintahkan, apa yang Islam nak bawa, maka itu yang dinamakan sebagai maudu. Tapi kalau kamu bawa benda yang selain daripada Islam, benda itu tak menyelesaikan masalah. Padahal anda sebutkan tadi GST, kamu kata okey, sampai kita hari ini boleh lunak, kata tak apa, kalau kerajaan nak buat GST juga, kurangkan sedikit kadar persen dalam cukai pendapatan, maknanya kita izinkan juga cukai. Sedangkan pada asasnya dari Islam ada syarat yang kita letakkan kenapa kita tolak dan sebagainya. Maka itu maudu, okey, itu kontennya. Maka lebih kurang 4 perkara ini kalau kita lihat pada hari ini,
dia berkenaan dengan gerak kerja kita dalam parti. Gerak kerja kita dalam parti. Kita sebagai seorang ahli gerakan, maknanya kita dah ini. Mautu kita punya seruan. Dan pada hari ini perlu kita tegaskan, bukan hanya UMNO saja yang perlu kita seru. Siapa-siapa yang mana mereka ini perlu disuruh, kita kena suruh. Hatta orang yang ada lepas, hatta sesama kita. Berarti bahawasanya apabila sesuatu perkara yang dibuat oleh rakan sahabat-sahabat kita yang pelanggaran dengan pandangan agama, kita akan suruh, kita akan tegur. Tapi hari ini kalau kita tak tegur, berarti bahawasanya kita menganggap pendukung kita pada hari ini adalah UMNO. Maka kita melihatkan bahawa kawan-kawan kita lain, tak apalah, dia ni geng kita, jadi tak apalah. Ada tidak betul. Sebab dakwah ataupun dalam kita bidang pada hari ini, dia ni adalah merupakan semua kena. Sebab itu Nabi sebutkan ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Sama ada Allah Ta'ala, Rasul, dan juga maksudnya kamu gunakan kerana Allah SWT untuk Rasul dan sebagainya. Sampaikan Nabi sebut bahawa sampai pemimpin dan juga masyarakat pun akan disebut. Berarti komponen masyarakat pada hari ini mereka terlibat dalam bidang dakwah dan sebagainya. Itu secara memperiman dan asas dia. Yang seterusnya pada hari ini kita masuk topik. Kita ada 4 topik kecil. Anda cuba ringkaskan. Anda pun tak larat dan tua sikit. Yang pertama, pada hari ini fokus kita ialah dalam fiqh dakwah, iaitu kefahaman kita duduk dalam bidang dakwah. Dakwah yang anda nak terjemahkan sebagai kita duduk dalam gerakan. Sebab hari ini orang nampak dakwah tu dakwah seluruh. Yang anda nak maksudkan pada hari ini ialah intima, iaitu kebersamaan kita dengan parti Islam ataupun gerakan Islam. Yang mana ianya sangat beza dengan hari ini yang orang faham dakwah ini iaitu semua orang boleh buat dakwah. Sedangkan ada beberapa syarat yang diletakkan, antaranya keterikatan dengan tanzim ataupun keterikatan dengan organisasi tertentu kerana untuk mengurangkan bebanan-bebanan yang berlaku dan sebagainya. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut semua ayat yang menyentuh ke arah kesatuan, wa'tasimu bihablillah, kemudian ayat-ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah Ta'ala sebut benda-benda itu melibatkan organisasi. Yang kamu tidak dapat, kamu kena bersama dengan organisasi supaya gerak kerja tersebut dia dapat dalam keadaan dilancarkan dengan keadaan lebih sempurna dan sebagainya. Jadi nak ke arah tersebut, perkara pertama untuk kita faham kita duduk dalam bidang gerakan pada hari ini, yang pertama yang disebutkan ialah ayyakuna muliman bil zurufil lati nasyat fiha da'wah. Kamu kena menguasai zuruf, semua konsep ataupun semua ruang yang ada dalam kalangan kita pada hari ini. Kamu kena kuasai. Kuasai masyarakat, kamu kena kuasai surau dan masjid, kamu kena kuasai masalah yang berlaku di kalangan mad'u kita. Sebab itu pada hari ini kalau kamu tidak menguasai, berarti kamu gagal untuk berdakwah pada hari ini. Kita gagal pada hari ini untuk memahami apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Sebab dalam ilmu masyarakat ataupun ilmu ijtimaiyah dalam Islam, kamu tak boleh selesaikan masalah kalau kamu tak tahu masalah masyarakat. Tak. Anda selalu bagi contoh begini. Kita ni sembahyang berjemaah. Kita ni orang yang Allah Ta'ala bagi anugerah sembahyang berjemaah. Alhamdulillah. Lalu kita duduk satu tempat yang baru. Kita langsung tak kenal Korea tu macam mana. Lah kali kita pun tegur orang sembahyang jemaah tanpa kita semak apa yang berlaku dalam masyarakat. Rupa-rupanya mereka jangan kata sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat je mereka buat. Sembahyang fardu boleh tentu lagi. Berarti pada hakikatnya, pada step yang pertama kamu kena ajar dia suruh sembahyang dah. Step dia. Maka baru terus ke arah sembahyang Jumaat dan sebagainya. Ini contoh saja, contoh saja. Contoh saja. Berarti pada hari ini kalau kita gagal mengenal, gagal kita menguasai, gagal kita hidup dalam masyarakat tersebut, maka menyebabkan ketika itu kamu gagal dalam dakwah, kamu gagal dalam gerakan Islam pada ini. Sebab itu Islam ini dia bersifat haraki, dia kena bergerak. Dan kena bergerak. Maksudnya kita tak duduk diam saja dan kita hanya memikirkan sektor dan bidang kita saja, tanpa kita memikirkan mereka-mereka yang ada sekeliling kita. Kita ambil contoh di wilayah Sudan, kita dah touch golongan-golongan yang mana kaki main motor, kita ada RC, tapi belum cukup lagi. Betul tak Faiz? Banyak lagi kerja kita. Dan kemudian kita dah touch mereka-mereka yang duduk bidang macam-macam lah yang kita dah dapat.
tapi belum mencakupi semua bidang pada ini. Siapa nak touch mereka-mereka yang di belakang kita pada ini? Jadi touch tu bukannya itu, maksudnya siapa yang nak buat dakwah ataupun siapa yang nak buat kerja kat belakang. Kita kadang-kadang kalau kita pergi mesyuarat pun kadang-kadang wujud ada kopiah kan? Kalau tak ada kopiah dia bukan macam itu. Berarti bahawasanya hari ini banyak lagi benda-benda yang kita perlu muliman, maksudnya kita perlu mendalami, menjuai dan juga sebagainya. Nak buat benda ni memang kita kena duduk dalam masyarakat. Sebab itu dalam PAS pada hari ini, medium yang pertama ialah surau dan juga masjid. Ini medium yang utama, ataupun kita katakan medium yang mudah untuk kita tarik orang adalah surau dan juga masjid. Maka sebab itu pada hari ini kalau kita contoh duduk dalam urusan ulama, mereka akan senaraikan seluruh masjid dan juga seluruh surau. Yang mana ada orang kita, tak ada orang kita, maknanya tidak ada senarai dahulu. Berarti kita dah boleh dapat kita punya sasaran ketika itu, yang mana mereka sudah datang rumah Allah SWT, berarti dia ada kesedaran dan juga sebagainya. Ini jangan dia datang rumah Allah Ta'ala kita halau, dah accident baru nak datang, dah kena tangkap baru pun nak datang. Jangan buat begitu. Sebab dia dah datang tu syukur alhamdulillah lah, bahawa dia ada kesedaran dan juga sebagainya. Dan dalam bab ini juga ialah apabila kita mengenal zuruf ataupun keadaan semasa, berarti kita mengenal masalah yang telah berlaku dan kita tidak mahu berulang perkara tersebut. Dalam perbahasan buku ini dinyatakan bahawa hasil daripada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, yang mana ketika itu mereka melihat kekacauan, kerosakan dalam masyarakat semakin lama semakin banyak. Dan hasil daripada melihat dan memantau masalah tersebut, maka timbullah idea apabila Imam Hasan Banna melahirkan Ikhwan Muslimin pada tahun 1928, kemudian gerakan-gerakan yang lain dihasilkan dan sebagainya, kerana tidak mahu berlaku pengulangan sejarah. Sebab itu dalam bab ini kita perlu jelas bahawa sejarah dalam Islam dia akan berulang, ataupun dalam rutin sunatullah hari ini dia akan berulang. Berulang berarti bahawa kalau kita tidak belajar daripada kesilapan, kita akan terima balik apa yang pernah berlaku pada zaman kita dahulu. Sebab itu bila satu ketika anak pernah mengkaji bab penjatuhan khilafah, kalau kita lihat benda ini dia adalah rotation, ataupun dia adalah rantaian yang berulang sejak daripada zaman khilafah sebelum itu. Apabila masalah sebagai pemimpin mula masalah dengan hiburan, mula dengan masalah berfoya-foya, mula boleh menerima pandangan dan juga menerima ideologi-ideologi yang dibawa orang luar dan sebagainya. Dan kesimpulan awal yang anda boleh sebutkan, kejatuhan mana-mana khilafah, dia berpunca daripada dalam. Dia tidak berpunca daripada luar. Maksudnya pada ini barat serang, attack dengan senjata fizikal dan sebagainya. Dan kita lihat pada hari ini, benda itu berlaku dari dalam. Berlaku dari dalam. Kita lihat pada hari ini disebarkan mengenai konflik dalaman dan juga masalah yang berlaku di Sana'a, Yaman, mengenai bagaimana Syekh Majid Zindani ataupun Jamiah ataupun Universiti diserang dan sebagainya. Dinyatakan sendiri oleh ayah Cik Presiden bahawa masalah dalaman berlaku. Apabila ada sebahagian daripada parti Islam yang mana mereka ini adalah merupakan seperti kita yang bersahabat dengan ikhwan, ada sebahagian daripada mereka yang cuba meletakkan bahawa tak apa, kita dapatkan dulu, kita dapatkan pemerintahan syariah, kita tinggalkan dulu, seperti mana Turki yang dah buat pada ini. Maka pada hari ini masalah-masalah dalaman ini menyebabkan berlaku pecah dari segi apa? Dari segi hadaf ataupun dari segi dasar perjuangan yang ada pada ini. Sebab itu pada hari ini kalau kita lihat, benda ini berlaku di mana-mana sekalipun dalam gerakan Islam, iaitu masalah dalaman, dia akan membawa kepada perpecahan. Dan masalah dalaman tersebut dia datang daripada kita sendiri, hasil daripada kita nak cepat sangat menang, hasil daripada kita ni tak sabar-sabar nak dapatkan pemerintahan. Benda-benda ini yang berlaku pada hari ini, yang menyebabkan kita lihat pada hari ini berlaku perpecahan dan keruntuhan seperti mana yang disebutkan tadi, khilafah dan sebagainya. Maka sebab itu jangan salah orang luar. Kita lihat pada hari ini apa yang berlaku dalam jemaah ataupun dalam gerakan kita pada hari ini adalah berpunca daripada dalaman. Dalaman itu berarti bahawa di kalangan kita juga, walaupun mereka ini datang daripada luar, berarti pada hari ini kegagalan ataupun keruntuhan tersebut berpunca daripada dalaman sendiri. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pada malam ini
bila kamu duduk dalam bidang dakwah ataupun duduk dalam gerakan pada hari ini, fiqh dakwah kamu yang kedua ialah kamu kena faham bahawasanya apa benda yang kamu nak bawa ataupun apa benda yang kamu nak dijadikan sebagai satu pegangan untuk kamu suruh orang masuk ataupun suruh orang untuk mendekati kita. Dalam arti kata lain, kata pengarang bahawasanya kamu kena kenal ala ayyi aqidati tubna da'wati, atas stand apa pada hari ini kamu nak suruh orang bersama dengan kita. Macam kita sebutkan tadi, konten tadi, kamu nak ajak orang masuk PAS atas dasar apa? Kerana kita ada pemerintahan Kelantan, kerana kita ada pemerintah Pakatan. Dah, asasnya kamu kena bawa bahawasanya apa yang dibawa oleh Islam ini yang kami nak bawa. Ini je. Maka sebab itu pada hari ini, kalau kita duduk dalam PAS tapi kita tidak boleh bagi solution, tidak boleh bagi penyelesaian, berarti sebenarnya kita pun tak faham kenapa kita duduk dalam parti pada hari ini. Dan sebab itu dalam hari ini kita bukan menolak segala metod-metod ataupun segala pendekatan-pendekatan baru. Pendekatan baru tidak ditolak, kerana memang dalam bidang Islam pada hari ini kita meraihkan pendekatan. Yang kita tidak boleh terima pada hari ini apabila kamu mengkesampingkan asas dan dasar dalam Islam pada hari ini. Sebab itu asas dan dasar pada hari ini kamu kena bawa manusia kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau hari ini kamu jauhkan manusia daripada Al-Quran dan juga Sunnah, berbanding kamu mengedepankan ataupun kamu mendahulukan strategi-strategi yang dibuat, yang direka daripada barat dan sebagainya, maka menyebabkan pada ni orang tak jelas. Aku kalau duduk dalam PAS pun serupa aku duduk di luar PAS, serupa je pada ini. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, Rabi' bin Amir dihantar oleh Sayyidina Umar bertemu dengan Rostam. Lalu Rabi' bin Amir ketika itu datang dalam keadaan menaiki kuda, tak turun daripada kuda. Istilah mudah pada hari ini, kalau Nabil di belakang kan, Nabil rider kita ni, datang belakang, naik dia punya legenda tu, selamba dia masuk, bawa motor masuk sekali. Rabi' bin Amir ketika itu, atas dasar kerana keizzahan umat Islam ketika itu, masuk kemah Rostam sebagai jeneral perang ketika itu. Lalu dalam keadaan pengis ataupun dengan kesungguhan sebagai seorang yang ataupun keizzahan yang ada ketika itu, dia turun daripada kuda dalam keadaan kudanya dalam kemah. Lalu Rostam bertanya kepada Rabi' bin Amir, kenapa Islam datang nak menjajah tanah Parsi? Kenapa datang nak jajah, nak rampas tanah dan sebagainya? Lalu Rabi' bin Amir mengatakan, walaqad ibta'asna Allah, sesungguhnya kami ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tujuan kami datang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mengubah manusia, mengeluarkan manusia daripada sembah manusia kembali sembah kepada Allah taala. Ini seruan. Ini yang kita nak bawa pada ini. Iaitu hari ini kita berarti sembah manusia ini bukannya hari ini antum pergi sujud dekat mai sini. Sujud kat apa ayanda gitu, sujud. Bukan maksud tu. Maksudnya kamu tunduk, kamu akur terhadap ideologi apa yang disebutkan peraturan manusia sehingga kamu membelakangkan peraturan Tuhan. Kalau lihat situasi pada Parsi ketika itu, mereka menganggap pemerintah ataupun mereka-mereka yang duduk dalam ketenteraan dia lebih hebat dari segi makam ataupun kedudukan dia dalam masyarakat ketika itu. Sedangkan mereka ini tamadun yang sangat hebat pada ketika itu, tetapi mereka gagal untuk mendudukkan manusia untuk menyembah Allah SWT ataupun menyembah Tuhan yang esa pada ketika itu. Begitu juga katanya bahawasanya daripada kezaliman agama yang telah kamu buat, kembalilah kepada keadilan agama. Zalim pada hari ini apabila kamu menduakan Allah SWT, apabila kamu meletakkan peraturan yang dicipta oleh manusia, yang mana benda itu adalah merupakan keadilan pada diri kamu, tetapi benda itu kezaliman bagi manusia dan sebagainya. Wa min diqid dunya ila sihatiha, daripada kesempitan dunia nak keluarkan kembali kepada keluasan yang ada dalam dunia pada ini. Jadi kalau kita lihat tiga seruan yang disebutkan ketika itu, ada tak dia bawa unsur-unsur material? Ada tak dia bawa unsur-unsur luar? Semuanya kembali ke arah ubudiyah ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sepatutnya menjadi asas kepada kita. Berarti hari ini bila kita duduk dalam gerakan, kita duduk dalam agama Islam, duduk dalam PAS pada hari ini menjadi asas kamu. Bahawasanya kamu nak seru benda ini yang kamu nak seru. Bukan kamu bawa mereka ini ke arah yang merosakkan agama dan juga merosakkan diri mereka pada ketika itu.
Jadi ini perkara kedua, yang mana pendek cerita bahawasanya nak kembalikan manusia kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma metod pada hari ini, maksudnya adakah kita nak tak terima langsung metod yang ada pada hari ini. Metod maksudnya kaedah-kaedah. Ini macam-macam kaedah yang dikena pakai kan. Sama ada menggunakan keadaan media baru dan sebagainya dalam pendidikan untuk bawa mereka kepada agama dan sebagainya. Maka macam sebutkan tadi bahawa metod ataupun dari segi kaedah, benda itu boleh diteruskan selagi mana ianya tidak berlanggaran dengan apa yang disebutkan dalam Islam. Itu perkara yang kedua yang kita nak sebutkan pada malam ini. Perkara yang ketiga secara ringkasnya ialah bahawasanya setelah mana kamu ada konten ataupun ada isi kandungan yang kamu nak sampaikan, yang mana kita sebutkan bahawa pegangan kita pada hari ini dalam gerakan dan sebagainya, maka ketika itu kamu pula nak teruskan bahawa kamu kena faham matlamat dalam apa yang kamu nak sampaikan. Berarti pada hari ini kita duduk dalam gerakan, kita ada matlamat. Matlamat kita itu akan membawa kepada wasilah, iaitu jalan. Contoh nak datang Jalan Pria Taman Maluri, nak datang Darul Aman. Matlamat kita nak datang Darul Aman. Tak kisahlah nak main dart ke, nak tengok Astro ke, nak main Unify ke. Itu matlamat, contoh. Matlamat. Itu matlamat. Jalan dia, nak ikut Jalan Tun Razak ke, nak naik motor ke, nak naik kereta ke, nak naik LRT ke. Itu jalan dia. Maka pada hari ini, bila kamu duduk dalam Islam, kamu duduk dalam gerakan Islam, setelah mana kamu perlu akur bahawasanya apa yang saya nak seru ini kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Islam, kamu juga kena akur bahawasanya matlamat yang Islam telah letakkan, kamu kena akur, makna kamu kena terima. Kamu tak boleh nak tolak. Dan bila matlamat tersebut kamu dah jelas, kamu boleh terima, maka jalan dia juga kamu kena terima. Dah Darul Amal kata bahawasanya hanya boleh ikut Jalan Tun Razak, boleh ikut MR tu contohnya, boleh ikut contoh jalan yang apa yang ada. Tiba-tiba kita katakan saya setuju, saya nak pergi Darul Aman sebab malam ni ataupun saya nak main dan contoh matlamat dia. Tapi saya tak setuju jalan dia. Saya berasa saya nak ikut jalan, ikutlah jalan apa yang dia, anda pun tak tahu kena fasih ataupun main kat sini. Contohlah nak ikut jalan apa yang memang benda tu tidak boleh kita gunakan. Berarti jalan tersebut memang kabur dan juga jalan tersebut dia tidak boleh memberikan manfaat. Maka ketika itu bahawasanya sebenarnya kita tak setuju dengan matlamat asal. Maka hari ini apabila kita duduk dalam gerakan, kita dah faham kita nak bawa apa dan sebagainya, tiba-tiba kita tak boleh setuju pula dengan matlamat. Itu yang berlaku pada hari ini, matlamat menghalalkan cara. Itu yang berlaku pada hari ini, boleh sanggup tolak dasar sekejap kerana kita nak capai dulu matlamat. Maka menyebabkan kita guna jalan apa sekalipun dengan alasan ini masalah. Ini masalah. Masalah ni maksudnya apa? Maksudnya ini adalah sebagai satu kebaikan. Ini sebagai satu manfaat. Kalau kita dapat ni, maka benda ini akan selesai dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dimati Allah Ta'ala, kalau benda ini diraihkan oleh agama, anda rasa baik Nabi buat dah satu ketika dah. Utbah bin Rabi'ah pernah datang bertemu dengan Nabi. Betul tak? Datang bertemu dengan Nabi. Dia ni juga ada di kalangan Quraisy. Dia menyatakan kepada dia kata bahawa inna ibna akhika, kepada Abu Talib, sesungguhnya anak saudara engkau, bahawa dia ni telah menyeksa, telah menyakiti kami dalam seruannya, kemudian menyakiti penyembahan kami dan sebagainya. Kemudian ditawarkan ada 3 perkara. Kata Utbah bin Rabi'ah bahawasanya, wahai anak saudaraku, kepada Nabi, dia kata bahawasanya sekiranya engkau inginkan harta, maka aku akan himpunkan segala harta yang ada di kalangan kami penduduk Quraisy, dan engkau adalah orang yang paling kaya di kalangan kami. Perkara yang kedua, kata Utbah bin Rabi'ah, sekiranya engkau inginkan siadah, iaitu menjadi ketua, maka kami akan lantik kau sebagai seorang ketua, dan tidak akan ada suatu keputusan pun yang akan berlaku melainkan dengan keizinan kau. Yang ketiga pula kata dia, sekiranya engkau inginkan kerajaan, malaknak, kami akan lantik kau sebagai ketua kerajaan, dan kami akan bina kerajaan, dan kami tidak akan akur melainkan dengan kau saja. Dan yang perkara yang keempat,
dia menyatakan bahawa kalau tiga-tiga ini dia tolak, maka aku akan cari, kami akan himpunkan tabib yang paling baik, tim ataupun tabib ataupun doktor yang paling baik, maka akan rawat diri kau, kerana kau ni memang orang gila kerana tolak benda-benda yang ditawarkan. Maka tiga perkara ini, kalau kita nak lihat bahawa nak mencapai matlamat dengan kita menolak wasilah yang diraikan dalam agama, maka sepatutnya boleh. Kalau Nabi menjadi seorang pemimpin, maka ketika itu masyarakat Quraisy dia tidak boleh menolak segala arahan dan perintah. Terus arah je. Okey, maka semua kena beriman kepada Nabi Muhammad dan kena beriman kepada Allah Ta'ala. Boleh tak boleh? Boleh. Tetapi adakah satu jaminan ketika itu bahawa mereka beriman dengan ketenangan ataupun beriman dengan kerelaan? Melainkan mereka beriman dengan keterpaksaan. Begitu juga dengan kerajaan dan juga harta kekayaan ketika itu. Sebab itu apabila orientalis menolak ataupun mendakwa bahawasanya tindakan yang dibuat oleh Muhammad itu adalah tindakan yang tidak betul. Sepatutnya kalau dia ada kerajaan, dia ada harta, dia menjadi kepimpinan yang menyebabkan ketika itu masyarakat Arab terpaksa aku, maka senang dan cepat dakwah. Ini lah, benda ini dah berlaku pada zaman Nabi lagi. Tapi Nabi tolak semua tu. Nabi tolak menggunakan ayat surah Safat. Nabi tolak dengan menyatakan bahawa musyrikin Mekah ni Allah Ta'ala dah lupakan, dalam hati mereka ada wakrun, dalam telinga mereka ni ada kerosakan, memang pekak tuli, tak boleh dengar cakap dah. Lalu Utbah bin Rabi'ah mengatakan, Bas, cukup, tutup mulut Nabi, cukup, tak tahan dengar dah ayat daripada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Nabi kata bahawa aku akan tolak semua benda ini dan aku akan teruskan cara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kalau kita nak guna metod tersebut pada zaman Nabi, sepatutnya Nabi guna dah, iaitu Nabi guna jalan shortcut untuk selesaikan supaya dakwah ini cepat. Tapi hari ini kita mengatakan ini masalah. Kalau nak kata masalah, zaman Nabi lebih masalah. Sebab apa? Ketika itu Islam diboykot ekonomi, penarikan dari segi subsidi, ketika itu maksudnya nak masuk pasar payah, nak berjual beli dengan masyarakat Quraisy payah. Sepatutnya baik Nabi guna cara itu lebih cepat. Tapi Islam menyatakan sekiranya guna cara tersebut, maka ketika itu macam anda sebutkan tadi, orang masuk Islam dalam keadaan keterpaksaan. Orang masuk Islam nampak dah material yang ada, nampak duit, nampak habuan, nampak kerajaan, nampak dah benda-benda yang dinamakan sebagai habuan material, yang mana bukan mendidik mereka kepada Allah Ta'ala, tetapi mendidik mereka ke arah keduniaan yang ada pada hari ini. Maka sebab itu, kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita akur terhadap apa yang Allah Ta'ala meletakkan sebagai hadaf, maka ketika itu kita akan matlamat tersebut, maka wasilah pula kita akan jaga sungguh-sungguh. Kerana apa? Matlamat tersebut dia akan terganggu ataupun pencapaian tersebut akan terganggu apabila wasilah kita bermasalah. Dalam bab ini tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimati Allah Ta'ala, bahawasanya dari segi matlamat tersebut dia tidak boleh terbentuk dengan mudah apabila kita tidak menyelesaikan matlamat-matlamat yang bersifat sekeliling kita dahulu. Maksud pada hari ini, kita nak suruh orang berubah, tapi kita tak berubah. Tidak menjadi satu masalah kita minta orang berubah dan sama kita berubah. Tapi masalah pada hari ini, kita tak menyelesaikan benda-benda ini. Maksudnya pembinaan daripada fardul muslim naik kepada baitul muslim, naik kepada mujtama' muslim ini. Benda ini adalah martabat ataupun marhalah yang perlu kamu selesaikan juga. Dalam masa yang sama, kamu juga kena meletakkan matlamat yang telah kita letakkan dan persetujui, maka kita teruskan perkara tersebut. Berarti pada hari ini jangan tunggu berubah 100% baru kita nak naik peringkat kedua. Dah, dia terus. Dia benda ini berlangsung dalam keadaan sentiasa. Dah, berarti hari ini kalau kita dah kahwin sekalipun, adakah kita biar je, tak apa dah kahwin, maka biarlah. Dah, kena sentiasa juga untuk upgrade dan juga kita perbaiki perkara tersebut. Okey. Kemudian yang terakhir, kita ringkas je mana ni, bahawasanya kamu kena menguasai manhaj, prasyarat, metod, uslub ataupun segala peraturan-peraturan yang diletakkan dalam gerakan pada ini. Dari segi disiplin kamu kena kuasai. Dari segi kaedah pada hari ini, maksudnya kaedah pada hari ini, kalau kita duduk dalam dakwah pada hari ini, kamu kena meraihkan apa yang berlaku realiti dalam masyarakat. Kamu kena raihkan apa yang berlaku dari segi tabiat masyarakat pada hari ini. Kamu kena raihkan
Dari segi apa-apa yang kita boleh raikan, selagi mana ianya dibenarkan di dalam agama. Tapi pada hari ini kamu tak boleh raikan benda tersebut apabila dia bertentangan dengan agama. Contohnya, kita jumpa dengan madu. Dia kata, bapa, spam. Maksudnya, sekejap saya nak berzina sekejap, lagi kita sambung mesra. Itu tak boleh lah. Berarti benda-benda yang berlawanan secara usul, benda itu kita tolak terus. Mana tak boleh nak raikan dah pada ketika itu. Sekejap saya nak pergi jumpa awak saja, ataupun saya nak dating siap. Maka benda-benda yang kita tidak boleh raikan, jangan diraikan. Sebab itu bukan semua benda kena raih. Ingat, dalam Islam ni bukan semua benda kita kena raih. Sebab apa? Benda itu dia akan menggagalkan dan juga masalah. Begitu juga pada hari ini, metod dan juga peraturan-peraturan tersebut, khusus kita duduk dalam parti pada ini, kita ada hierarki, kita ada struktur organisasi. Berarti pada hari ini kalau kita jadi ahli, kita kena bersikap sebagai seorang ahli. Kalau kita sebagai seorang komander, kita kena bersikap sebagai seorang komander. Dan kalau kita bersikap sebagai seorang pemimpin yang tinggi, kita kena bersikap ke arah tersebut. Ini jangan sampai kita melangkari dan juga melepasi batasan tersebut. Kerana ketika itu sebenarnya kita sudah hilang fokus dan tak tahu sebenarnya kita ni siapa. Maka sebab itu, biar hari ini dia komander, itu kerja dia. Dan dia nak buat keputusan, dia bincang dengan dia punya struktur. Kita tak payah elok lah, biar dia buat selesai. Sebab itu bidang dia. Begitu juga dengan perkara yang lain. Dan dalam bab ini juga bahawasanya pengetahuan dan juga dari segi maklumat kita mengenai metod dan juga kaedah-kaedah tersebut pun kena kita upgrade sentiasa. Jadi hari ini contohnya kita lihat dalam media baru, maknanya kita dah kena ke arah ke depan ataupun kena ke depan dalam kita nak menggunakan metod-metod. Tapi kalau metod-metod ini digunakan hanya untuk bersifat peribadi, menguasai. Maksudnya malam ni kita tulis dalam Facebook, Alhamdulillah, tadi baru selesai makan secret recipe. Sedapnya. Apa nilai dia? Contoh. Apa nilai dia? Nilai untuk kita mengembangkan dan melebar luaskan kita punya gerakan, benda itu tak memberikan manfaat. Mungkin ada, mungkin Alhamdulillah tu mana orang faham bawa pas makan, kita ucap Alhamdulillah. Tapi kena upgrade sikit lah. Tak kan, daripada dulu macam tu Alhamdulillah bawa makan korek-korek lembe dekat Darul Rahman. Berarti yang anda nak masukkan ialah gunakan sehabis mungkin segala apa bidang ataupun segala senjata yang ada pada hari ini untuk kamu sampaikan apa yang ada dalam Islam. Dengan syarat benda itu dia tidak berlanggar dengan peraturan yang ada dalam Islam pada hari ini. Maka sebab itu dalam bab yang terakhir ini, bahawa Muhaitan dia kata kamu kena kuasai. Pada hari ini yang anda nak tegur diri anda dan sahabat-sahabat, kamu kena kuasai Al-Quran. Kalau kamu tak boleh nak memahami Al-Quran, cukup hari ini kamu belajar macam mana nak belajar Al-Quran. Sebab hari ini kita nak bicarakan apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita gagal, bukan gagal, maknanya kita tak berusaha untuk membaiki sekiranya kita bermasalah, maka ketika itu kita berusaha juga menggagalkan diri kita dalam bidang tersebut. Sebab kita nak seru benda yang ada dalam Quran. Tapi kalau hari ini kita pun betul gaya Quran ni, contoh kan, rasa macam salah ni imam baca ni dekat dalam IKIM tu kan. Padahal kita jangan dengar Quran. Kita pun heboh, saya dapati bahawa saya bacaan dalam IKIM ni bacaan yang salah. Orang tanya, kamu tahu ke surah tu? Saya tak biasa dengar. Rupa-rupanya dia jarang dengar. Contoh banyak sebenarnya. Berarti pada hari ini, bila kamu jauh, maka kamu tak boleh nak ceritakan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka sebab itu saya kutuk Rahimahullah Ta'ala sebut dalam visi dan Al-Quran. Al-Quran dia bukan hanya dibaca. Seperti mana kita buat musabaqah, bagus. Kita perdengarkan Al-Quran, bagus. Kerana Naib Abai bin Mas'ud sendiri, Nabi jumpa, dia kata perdengarkan bacaan Al-Quran. Maka mereka mengatakan lebih utama kau baca sebagai seorang Rasul dan sebagainya. Kerana lalu Nabi kata bahawa aku suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Bagus. Tetapi kedua, kamu kena faham Al-Quran. Sebab kita nak sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu nak sampaikan? Macam mana kamu nak sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran? Yang ada pada ini. Bila kamu dah faham, maka kamu akan beramal. Bila kamu dah beramal, kamu akan sampaikan
Dan bila kamu dah sampaikan, kamu akan pertahankan 5 perkara. Tapi hari ini kalau kita lihat bahawa kalau kita hanya baca tak faham, maka dia tak capai lagi. Maka sebab itu benda-benda ini kita berusaha sama-sama. Jangan malu, jangan segan. Sebab benda ini kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malu, jangan segan. Daripada kita malu buat benda yang lain, baik kita malu daripada malu benda ni, baik kita malu benda-benda yang bukan. Daripada kita malu untuk berhadapan dengan kita Allah Taala dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ana ucap tahniah dalam amal kita dah susun. Ada Muniatul Musolli, ada malam Pak Maun, walaupun orang pelik. Apa malam Pak Maun ni? Pak Maun ni joget-joget je rupanya. Berarti bahawa sini pada hari ini kamu kena susun peningkatan nilai tambah kamu kena ada. Jangan kita duduk di takut yang tambah. Bermulalah walaupun dalam keadaan perangkap. Jangan malu kerana kita tak pandai. Tetapi kamu buatlah satu perancangan supaya bila kamu semakin meningkat dalam keadaan ilmu kamu meningkat. Sebab apa anda sebutkan begini, bahawa benda ini disebutkan sendiri oleh ulama-ulama terkenal. Syekh Hawa dalam kitab dia buat satu kitab khas, Kailanam di Ba'idan an ihtiyajatil asri, supaya kita tidak jauh daripada keperluan semasa. Disusun bahawasanya ilmu alat, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu fiqh, semua ni kena selesai. Kena selesai. Bahkan dalam kitab ini sendiri menyebutkan bahawasanya Imam Hasan Al-Banna bila dia masuk Korea, dia masuk perkampungan dan sebagainya, berjumpa dengan golongan-golongan kaki kopi, minum kopi, dinamakan golongan Al-Maqahi, maksudnya dia ni geng-geng kedai kopi. Dia ajak, dia minta 5 minit, dia kata 5 minit saja. Dan disebutkan juga dia masuk kelab-kelab malam. Ini biasa kita dengar bahawa memang betul riwayatnya, bahawa dia minta 5 minit saja. 5 minit dia nak cerita apa yang ada dalam Islam, dan dia minta supaya orang faham apa yang ada dalam Islam. Dan di sana disarankan bahawa belajar yang permulaannya belajar Al-Quran dan tajwid, supaya kita kenal huruf dahulu, supaya mulut ataupun lidah kita ni lembut dalam kita nak mengenal. Sebab itu saya Hawa menyebutkan dalam kitab dia bahawa ini keperluan-keperluan yang menjadi daruri, bukan keperluan tambahan, menjadi daruri. Sebab kita nak bawa agama Islam, maka asas-asas dalam agama maka kamu kena baiki dan berusaha untuk lengkapkan, walaupun ia makan masa. Benda ni dia tidak boleh dapat dalam tempoh seminggu, 2 minggu. Buat short course sekalipun tak boleh dapat, melainkan kamu boleh dapat CJ saja. Tapi dari segi kefahaman kamu belum tentu boleh dapat. Maka sebab itu susun perkara tersebut. Begitu juga dengan keperluan semasa yang ada pada hari ini. Hari ini kita berdepan dengan ghazatul fikri, serangan pemikiran yang bermasalah pada ini. Sosialis pada ini, orang mendakwa bahawa Islam pada sosialis. Macam mana kita nak jawab pada ini? Sekular, orang kata bahawa Islam pun boleh terima sekular. Demokrasi pada ini, orang pun kata Islam boleh terima. Sedangkan kita lihat balik perkara tersebut, baru kita nampak dan faham. Sebab kalau di Indonesia biasa saja, Islam liberal biasa, kahwin percampuran di antara Hindu dan juga Kristian pun biasa, Islam dengan Hindu pun biasa. Berarti bahawasanya hari ini orang dah salah faham terhadap apa yang dari Islam, sehingga melabelkan bahawasanya benda itu adalah bukan sebahagian daripada Islam. Maka sebab itu ini adalah merupakan satu perang baru yang melibatkan pemikiran, yang mana pada hari ini ia memerlukan kekuatan kepada diri kita untuk menguasai semua benda ini. Yang akhir sekali kita baru jelas bahawasanya pertentangan yang ada pada hari ini adalah pertentangan di antara hak dan batin, bukannya pertentangan di antara sentimen, persepsi dan juga apa lagi yang kita sebutkan dengan istilah-istilah yang ada pada hari ini. Tetapi pertentangan kita berdepan adalah pertentangan di antara hak dan juga batin. Maka hak dan juga batin dia tidak akan bercampur, dan ketika itu salah satu akan dizahirkan. Kalau Allah Ta'ala nak zahirkan kebatilan, maka kita akan nampak itu sebagai kebatilan. Dan sekiranya Allah Ta'ala nak zahirkan itu sebagai benda yang hak, maka Allah Ta'ala akan zahirkan hak. Cuma kita berdoa kepada Allah Ta'ala biar kita boleh kenal di antara dua perkara. Biar kita boleh kenal. Anda ambil contoh pada hari ini, walaupun ini agak sensitif. Pada hari ini contohnya apa yang berlaku di Mesir. Kita dah tak kenal di mana hak dan batin. Apabila ada golongan-golongan syekh kita sendiri sokong yang dibawa ataupun apa yang dibuat oleh Sisi, maka kita katakan, bila kita tolak, maka kita dikatakan sebagai seorang yang kurang beradab, kurang ajar. Tak betul. Sekarang ni persoalannya bukan isu adab, persoalan dia adalah pendirian dan juga penegasan daripada agama di antara hak dan juga batin. Jadi hari ini kita tak boleh terima
dengan kita menolak perkara tersebut sebagai perkara hak apabila dia melibatkan urusan sentimen. Maka benda ini kita ambil pengajaran yang Nabi buat. Lau Fatimah binti Muhammad, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi bahawasanya bila pertentangan di antara urusan Allah Ta'ala dan juga urusan peribadi, maka kena dahulukan urusan yang melibatkan urusan Allah Ta'ala. Di antara hak dan batil, kamu kena dahulukan hak. Walaupun kamu terpaksa berdepan, terpaksa berperang dengan orang yang paling kamu sayang. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita berdepan situasi tersebut, Allah Ta'ala buka pintu hijab, bahawa kita nampak kebenaran itu sebagai kebenaran dan kepalsuan itu sebagai palsuan. Supaya itu kita dididik, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Tuhan, tunjukkanlah perkara kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tunjukkanlah juga kebatilan itu sebagai kebatilan, dan tunjukkan kepada kami ataupun rezekikan kepada kami untuk kami menolak ataupun tidak ikut perkara tersebut. Bukan senang. Sebab hari ini kalau kita lihat, iblis pun dicampakkan daripada syurga. Daripada syurga kena keluar kerana keegoan, kerana kebatilan yang dipertahankan. Pada hari ini kita lihat bahawasanya ada juga golongan-golongan yang abid, golongan-golongan yang tinggi agama dan sebagainya, Allah Ta'ala musnahkan dengan sekelip mata saja. Berarti pada hari ini tidak ada yang selamat melainkan mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang panjang, Huzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi mengenai situasi akhir zaman. Nabi menceritakan fitnah-fitnah yang berlaku ketika itu. Doa pendakwa-pendakwa bukan bawa kepada syurga tetapi bawa kepada abwab jahannam. Dan begitu juga pendakwa ketika itu bertopengkan hanya dengan ilmu ataupun bertopengkan agama tetapi kerana hawa dan sebagainya. Lalu Nabi pun berkata, Huzaifah bin Yaman kata kepada Nabi, sekiranya berlaku zaman tersebut dan aku ada lagi, maka kata Huzaifah, apakah yang perlu dilakukan? Kata Nabi bahawasanya kamu kena iltizam dengan gerakan Islam dan imam mereka, pemimpin mereka. Huzaifah bin Yaman kata, kalau dah tak ada gerakan, maka kata Nabi SAW, kamu kekallah seorang-seorang, hiduplah seorang-seorang, jangan terlibat mana-mana gerakan ketika itu. Sebab kebatilan dah menguasai kebenaran, maka berpozlahlah seperti mana yang berlaku Ashabul Kahfi. Begitu juga dengan yang lain. Ini pesan Nabi. Tapi alhamdulillah benda ini belum berlaku. Dan kita duduk dalam pas, kita meyakini dan kita merasakan dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Ta'ala, ini adalah gerakan yang benar-benar telah meliputi terhadap apa yang menjadi prasyarat sebagai gerakan Islam dan sebagainya. Maka teruskan. Kalau ada kerosakan, ada masalah kelompokan dan sebagainya, baiki. Bukan buat jemaah baru, nak buat pasma ke, nak buat pasambo ke, lantak dia. Itu dia. Sebagai Presiden pesan, kalau nak buat, keluar. Jangan buat dalam ni. Biar nak buat, buatlah. Masalah. Kita lawan secara terang, berdepan secara terang-terangan yang ada padanya. Bukan kamu nak buat sedalaman lagi sebagainya. Maka sebab itu sahabat-sahabat yang dibaca Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang ringkas pada ini pada 4 aspek tersebut, bila kita faham apa tujuan kita, matlamat kita, cara kita dan apa yang kita nak bawa, anda yakin dan percaya kita akan lebih istiqamah dan lebih faham kenapa saya perlu duduk dalam medan ini. Walaupun kita terpaksa menghabiskan masa, terpaksa menghabiskan wang ringgit, terpaksa menghabiskan usia muda kita dalam keadaan tidak bersama dengan mereka-mereka yang lain. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala berikan satu anugerah yang sangat besar, iaitu Allah Ta'ala berikan keredaan dan juga ganjaran yang baik di sisi Allah SWT, dan selamatkan keturunan selepas daripada kita. Sebagai seorang ahli gerakan, sebagai seorang pemimpin, kita kena mikir. Bukan mikir depan ni. Depan bukan kita nak mikir kita tua ni nak jadi apa. Dan kita kena mikir apa akan berlaku pada hari ini kalau kita tak jaga jemaah. Apa akan berlaku pada hari ini kita punya anak-anak buah. Apa yang berlaku kepada anak cucu kita pada hari ini sekiranya kita tak jaga jemaah yang ada pada hari ini. Maka itu yang kita kena mikir. Kalau kita tak mikir daripada sekarang, maka kita akan buat sejarah yang berulang benda yang sama saja dalam keadaan semasa pada ini. Kalau kita hanya orang yang bermasalah, maka kita membekalkan ataupun mewariskan masalah kepada keturunan dan juga umat yang akan datang. Maka benda itu adalah satu perkara yang amat malang. Waliyahzubillah. Jadi anda rasa sekadar itu saja untuk pada malam ini. Baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah daripada kelemahan diri sendiri.
qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan kita bincang, bukan nak jawab. Dan depan anak ni sahabat-sahabat amal yang lebih lama duduk dalam PAS dan sebagainya. Musyidi Pak Haji Bakar pun ada malam ni, Abang Izhan dan sebagainya. Kita berkongsi, bukannya ini bukan kuliah untuk anak saja. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Mana muka soalan lah. Saya ada buka pada soalan lah, sahabat-sahabat sekalian. Dan dengar tadi macam Akbar banyak soalan ni. Yang mana je lah. Ni sahabat, ini program ni kalau kita tahu kan macam mana nak tahu apa nama lebih lanjut lah sudah laman ke apa. Ada berminat kalau sahabat-sahabat tanya tentang fikrah. Ya. Ada tak berminat kalau tanya soalan macam di Ustaz baru di Johor tanya pasal Hamish 370. Allah program tarbiyah, program fikri. Tiba-tiba tanya pasal Hamish 370 tak tanya lah. Tanya kita boleh dalam lah. Nah, sekali ada bagi ada buku soalan dulu kok pasal sahabat ni hukum malu mereka. Jadi mengenai apa nama kepegawaian yang PAS terima Ustaz. Dia tak kisah terima siapa masuk. Tapi akhirnya dia macam dia gampang balik. Jadi macam mana Ustaz? Dari segi dakwah ni. Pasal apa? Kebanyakan kita tengok budak-budak yang terlibat dengan macam-macam fikrah ni, dia asal kebanyakan dia daftar sebagai ahli PAS. Kemudian dia terpengaruh. Ada kata contoh di pemuda kawasan di wilayah ni. Dia boleh memang dia aktif muda, tiba-tiba dia tertarik dengan gerakan yang lebih, orang cakap lebih nampak seksi, lebih nampak, orang cakap lebih ke depan, menonjol kan, lebih suka guling-guling dekat jalan raya kan. Dia suka. Jadi akhirnya dia tinggal jemaah. Dia lebih suka daripada sampai nak tidur baring kat dataran dengan kumpulan-kumpulan tu. Jadi macam mana Ustaz segi penerimaan PAS terhadap dakwah golongan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Asasnya PAS adalah sebuah gerakan yang berasaskan ataupun yang beretikan 3 perkara: politik, dakwah dan juga tarbiyah. Jadi hari ini apabila ijtihad yang dibuat bahawasanya untuk mendekatkan dan juga menjadikan kita ini mudah didekati, maka keahlian dibuka secara umum. Yang berlaku masalah ialah cabaran. Anda tidak mengatakan cederalah, tapi cabaran sebenarnya. Cabaran dalam kita nak menghadirkan dan juga menyusun atur balik mereka ni dalam keadaan tenaga dan juga kepakaran yang ada dalam kita ini terhad. Ini satu cabaran yang pertama. Yang keduanya, seperti mana yang anda sebutkan tadi bahawa hari ini bila orang masuk dalam PAS, orang masuk dalam gerakan, tetapi dia di sana ada unsur-unsur tertentu yang dimasuki. Kita ambil contoh tadi 99, kemudian atas dasar tak puas hati dengan parti yang pernah dimasuk contohnya, kemudian dia suka orang-orang tertentu dan sebagainya. Ianya tidak lama. Sebab apa? Dia berasaskan kepada unsur-unsur yang dia miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, duduk dalam parti, duduk dalam gerakan Islam, dia tidak boleh kamu letakkan diri kamu ataupun kamu masuk disebabkan dia secocok dengan diri kamu. Bila sampai satu masa dah tak secocok, mula kamu kata PAS semakin ke belakang, PAS semakin jauh terkebelakang berbanding dengan parti yang lain. Sedangkan kamu yang terkebelakang, kamu yang lari dan juga menjauhkan diri kamu daripada dasar perjuangan yang ada dalam Islam. Sebab itu pada hari ini kalau kita lihat bahawa hendak mengukuhkan dan juga istiqamah dalam sesebuah perjuangan, kamu kena berpegang kepada asas dibina perjuangan tersebut. Kalau asas tersebut dia adalah asas yang berteraskan kepada satu masa yang lama, selagi mana tak kiamat, selagi itu Islam akan ada dan selagi itu PAS akan buka. Tapi kalaulah matlamat kamu kerana keadilan sejagat, contohnya, contoh dah
dah ada sistem keadilan yang baik, bubar. Ataupun kamu dah berjaya membina sebuah negara demokratik, okey, bubar parti awak. Sedangkan pada kita pada hari ini duduk dalam gerakan Islam, matlamat kita tu lebih jauh. Maka selagi mana tak selesai matlamat tersebut, selagi itu kita kekal. Dan bila benda itu berlari ataupun berselisih ataupun tak kena dengan kita punya kehendak, maka ketika itu bukan masalah kepada parti, tapi masalah kepada diri kamu. Kamu yang dah tak boleh terima apa yang ada, sehingga kan kamu nak keluar dan sebagainya. Sebab itu pada hari ini apa yang berlaku, seperti mana soalan tadi, sebenarnya kita lihat bahawa apabila dia dah tak cocok dengan diri dia, berasa nak guling kat jalanan, boleh. Sebab rasa nampak macam seronok, berasa macam benda ni macam kena dengan jiwa anak muda pada hari ini. Yang mana benda ini adalah merupakan salah satu yang nampak vogue, nampak macam seperti mana seksi kan. Seksi maksudnya dia nampak maksudnya dia mendapat pandangan umum yang pelbagai. Pakak semua nak temu ramah, semua nak ambil semua nak tag Facebook dia, semua nak add friend dengan dia dan sebagainya. Maka ketika itu kalau kita lihat sebenarnya kamu sebenarnya duduk dalam sebuah gerakan kerana musuh yang kamu nak. Bila tak dapat, kamu cari tempat lain. Dan benda ini akan berlaku. Dari masa ke masa kamu akan keluar. Kita ambil contoh. Terbuka. Kita bincang secara ilmiah. Isma satu ketika dahulu, dia asal daripada mana? Dia pun daripada jin. Dia daripada jin. Haluan daripada mana? Haluan, okay, kita kata NGO. Kita tengok yang ada pada hari ini. Sebelum tu dia ada Muhammadiyah Nasional, Ikhwan Amin, macam-macam. Semuanya atas dasar tak puas hati. Tak puas hati disebabkan apa yang dia dapat tak dapat. Maka keluar, buat parti baru. Tak puas hati pula, buat parti baru. Tak puas hati, buat. Bila nak selesai masalah? Bila nak selesai masalah? Sebab tu hadis Nabi menyebutkan sebuah kapal, ada yang duduk bawah, ada duduk atas. Maka orang yang duduk bawah nak ambil air, dia kena naik atas. Tapi kalau orang yang nak cepat, orang yang dia rasa tak patut guna ni, maka baik tebuk bawah. Maka air pun cepat dapat, senang, tak payah nak naik atas banyak kali. Berarti bahawa pada hari ini kita merasakan, mereka merasakan bahawa dengan tubuh satu parti baru, jemaah baru sebagainya, sebenarnya mencepatkan dan juga memberikan satu pendekatan yang lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan benda itu menghancurkan gerakan Islam. Sebab itu kalau kita lihat dalam kajian yang dibuat oleh RAND ataupun R&D, iaitu think tank daripada Amerika yang terdiri daripada CIA dan sebagainya, dia sebut dalam kertas kerja ni, kertas kerja Islamic Democrat, dia sebut secara jelas, antara faktor kita nak pecahkan gerakan Islam, tubuhkan front-front Islam yang banyak. Dan front-front tersebut, entiti-entiti tersebut, pastikan mereka bergaduh antara satu sama lain, menyebabkan mereka akan bincang pergaduhan semata-mata. Dan ketika itu kita dapat menguasai pergaduhan mereka. Ini jelas berlaku. Pada tahun 1910, seorang padri nama dia Padri Zuhaimah, dia popular. Padri Zuhaimah 1912 atau 1910, tengok dia. Dia buat satu likok ataupun buat istimak padri dunia. Buat di mana? Kairah. Dinamakan sebagai Istimak Kairah, ataupun dinamakan sebagai Himpunan Kairah, Deklarasi Kairah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah Ta'ala, 1918 atau 19 lebih kurang, 1912 atau 1910. Waktu itu khilafah ada lagi tak? Khilafah jatuh 1924. Kenapa boleh jadi Kairo sebagai tempat medan untuk himpunan parti-parti dan perbincangan nak jatuhkan Islam? Jelas deklarasi dia. Deklarasi dia menyebutkan bahawa sekiranya pada hari ini UC Al-Azhar melahirkan 10 orang, 100 orang graduan, maka padri ataupun gereja kena lahirkan 1000 orang. Dia jelaskan. Kerana ketika itu doa ataupun pendakwa yang keluar dari Azhar adalah mereka yang menentang sekolah, menentang penjajah dan juga sebagainya. Tapi deklarasi dibuat di Kairo. Apa maksud yang anda nak beritahu? Bahawa secara halus dan juga secara perancangan yang tertulis memang benda ini berlaku. Yang mana pada hari ini kalau kita lihat bahawa tubuhnya ataupun tumbuhnya front-front pada hari ini, maka benda ini sebenarnya adalah merupakan perancangan yang dibuat supaya umat Islam bergaduh sama sendiri, dan juga umat Islam pada hari ini sibuk dengan urusan tersebut.
Seperti mana juga pada hari ini umat Islam sibuk dengan masalah khilafiyah. Seperti yang Abu Mas'ud ini, masalah khilafiyah. Bergaduh benda-benda yang benda simple. Contoh pada hari ini kalau kita lihat, minggu ni duduk bergaduh, sah tak sah puasa tadi, sah tak sah. Ada juga berlaku sampai orang buat macam-macam. Benda tu dah dijelaskan. Gaduh bukan gaduh, maksudnya duk selisih, duk bincang benda yang sama setiap tahun. Sebab itu Islam Nawawi sebutkan as-sahwatu al-islamiyah min al-murahaqati ila rusyd. Ada 10 perkara. 10 perkara, 10 aspek yang mana kebangkitan Islam ini, selagi mana 10 aspek ini tak selesai, selagi itu kebangkitan Islam dia lambat lagi. Di antaranya cakap banyak, kerja kurang. Cakap je. Kau sedap dia hari ini. Contohnya dalam sinar harian ini, ada komen bahawa sebenarnya ulama lebih bernilai daripada petrol. Dia hentam bahawa ulama ni gini. Contohnya syarah UAE. Kemudian apa lagi? Hari ini orang senang je kritik PAS ke belakang, PAS mudah. Sedap dia. So dia duduk dalam gerakan pada hari ini. Macam mana susahnya kita nak memahamkan orang, susahnya kita nak fight untuk taknin, buat perundangan di Terengganu, dah buat undang-undang tak boleh jalan pula bila UMNO ambil. Kemudian macam-macam. Cakap banyak, kerja tak buat. Ini kau qadiyah, duk banyak ngomong punya itu dah. PB apa ni tak boleh. Sedap dia. Tapi tak kerja. Begitu juga daripada perselisihan yang berlaku dalam masalah furuk. Duk gaduh benda tu je. Berbanding kita bincang masalah usul. Usul pada hari ini, macam mana kita nak selamatkan negara daripada dihancurkan dengan pengaruh-pengaruh dan sebagainya. Contoh, banyak lagi perkara-perkara lebih kurang 10 perkara. Sebab itu bagi kita lihat, benda ini memang menjadi salah satu masalah yang berlaku. Dan kalau kita lihat, mana-mana gerakan Islam yang mana dibina atas dasar dan juga prinsip yang tegas dalam agama dan bersifat syumuliah, bersifat meliputi segala aspek, dia akan dikacau. Tapi gerakan Islam yang dibina nampak macam Islam tapi tak benar Islam, CIA tak kacau, Yahudi pun tak kacau. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak mengganggu gugat matlamat mereka yang ada pada ini. Ini jelas. Benda-benda ini memang kalau kita lihat dan duduk dalam bidang usuluddin, memang ada satu subjek khas. Kita akan didedahkan mengenai protokol Yahudi, mengenai gerakan Kristianisasi, gerakan Hindu, gerakan-gerakan. Begitu juga gerakan yang ada dalam Islam yang mana menyebabkan perpecahan dalam Islam. Sebab itu kebanyakan ataupun sebagian ulama gerakan menyatakan kewujudan front-front ini dia bersifat haram apabila dia berlaku, ataupun dia wujudnya jemaah yang baru ni dia dah haramkan. Sebab ni masalah-masalah yang berlaku pada hari ini apabila akhirnya dia bersifat tutut ataupun berlawanan di antara satu sama lain. Bukannya tanawuk, bukannya bantu-bantu, tapi menjadi lawan di antara satu sama lain. Okey. Jadi anda sekalian itu saja permohonan sebelah. Ada soalan ni? Bukan soalan bincang anda. Kalau tak ada Muhammad tak sabar nak hidang kopi boleh tu. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Ni anak ada Ustaz selaku exco dalam pemuda Pas Belayar. Setakat ni adakah ada perancangan ataupun silibus daripada pihak pemuda Pas Belayar sendiri program untuk memfikrahkan kepada musuh kepada pemuda dalam wilayah Allah. Terima kasih ayah. Secara jujur memang tak ada silibus, tapi ada metod ataupun dari segi aspek pendekatan. Pendekatan seperti mana yang kita sebut dalam utama, kita tidak mahu berlaku pelabelan dan juga sebagainya yang berlaku. Cuma untuk terdekat ni, anda akan panggil seluruh nuqabah di dalam pemuda, dan kita akan himpunkan pada 12 Oktober ni dalam istimewa nuqabah dekat wilayah. Bukan kita nak ni, tapi kita nak memposisikan dan memperanankan. Kerana yang kita percaya pada hari ini, anda sendiri, kita sendiri yang jadi nuqabah bukannya tak posisi, tapi banyak sangat peranan dan juga banyak kerja
Sebab asasnya nak menjadi seorang nakib dan juga sebagai seorang yang nak membina kadir dakwah ni, kita terpaksa banyak bersama dengan anak usaha kita. Sedangkan kita ni bukannya banyak masa sangat. Sebab itu disebutkan bahawa usrah yang terbaik ialah bermula dari tasbih kafarah sehinggalah Fatihah akan datang. Ini kita bersama dengan anak usaha kita, bersama dengan mereka-mereka Islam. Dan masalahnya kita komitmen di peringkat jabatan, komitmen, dan memang itu menjadi alasan yang kita kena tapis dan juga kena tolak sikit demi sikit. Dan anda yakin wilayah ni kawasan tak banyak, kita berharap kita mudah untuk bersatu dan juga bersama supaya benda-benda yang simple kita boleh selesaikan. Dan dia masalah selalu miscommunication, masalah dari segi aspek komunikasi. Dengar daripada kawan ni kata gini dan sebagainya, dengar kata pengarah jabatan amal kahwin lagi satu, dengar je apa yang kecoh contoh, bukan wilayah amal Zimbabwe tu contoh. Berarti miscommunication yang berlaku menyebabkan kadang-kadang berlaku masalah. Dan kita faham bahawa kita ni orang lelaki ada ego, masing-masing ada ego. Dan kadang-kadang bila kita duduk dalam jemaah, sebab itu Islam ajar bahawa azillatin 'alal mu'minin, aizatin 'alal kafirin. Kamu sama kita, sama ahli jemaah, kamu kena rendah. Maksudnya bukan kita nak jadi hina, maksudnya kita pandang sama juga. Kamu pun nak buat kerja untuk agama Allah, taklah kita pun nak buat kerja dalam agama Allah SWT. Sebab itu dalam buku ini ada juga ditekankan bahawa dia seorang ketua, dia sebagai komander, dia sebagai pengarah jabatan, dia sebagai seorang exco dan sebagainya. Dia juga buat kerja apa yang kita buat, dan kita juga buat kerja apa yang dia buat, iaitu kita juga buat kerja yang Allah Ta'ala perintahkan. Sama-sama je. Cuma posisi kita je. Posisi kita mungkin dalam perbincangan yang bersifat dasar. Contohnya TV 1, TV 2 dibincang dasar harian amal contohnya. Tapi yang bawah ni, dia sebagai pelaksana, dia hanya melaksanakan keputusan yang telah dibincangkan secara lumat dan sebagainya. Kerja sama juga, cuma tingkatan ataupun posisi dia akan berbeza. Tapi benda itu sama juga. Kita buat kerja yang terlibat dalam gerakan Islam, sama saja. Maka sebab itu kamu tak boleh nak mendabik dada. Anak berkata aku naik kereta muda, jadi aku kena dah. Benda sama juga. Anak pun seperti itu, anda pun seperti anak. Cuma anak ditakdirkan di peringkat naik kereta muda. Jadi apa yang anak kena buat, anak kena buat. Dan benda itu tak perlu nak antum nak buat lah. Kalau tidak, baik anak bagi orang yang pengalaman. Anak yang KP tapi kerja ni anak nak bagi Abang Izzah sebab dia lebih lama daripada anak. Itu nak goyang kaki pun. Berarti pada hari ini kita sama saja supaya azillatin 'alal mu'minin yang Allah Ta'ala sebutkan itu tercapai pada hari ini. Tetapi bila kita berdepan dengan musuh, Aisyah, kita kena ada Aisyah, kemuliaan, kena ada pendirian dan sebagainya. Okey, jadi nasihat sekarang itu saja. Allah Ta'ala alam. Baik-baik itu daripada Allah SWT, yang buruk dihormati anak sendiri. Malam ni ada sahabat kita daripada bawah balik Mesir, tapi dia bukan canak orang, bukan murabi kita di Mesir. Tengah buat master, pernah duduk Pakistan, pernah terlibat dengan Pakistan, masuk Mesir dan sebagainya, hafiz Quran dan sebagainya. Pada Ustaz Menteri yang mana hari ini datang untuk tengok dan juga tinjau wilayah ni macam mana. Anak tujuannya memang anak nak bermasuk di wilayah, tapi faham tak bagi-bagi sampai sekarang. Tapi insyaAllah kita akan ambil 2-3 hari untuk bantu dekat wilayah Samokri ni. Dia sahabat baik Wanji, itu kena tahu. Sahabat baik. Jadi banyak benda kita boleh kongsi dengan dia, sebab di tempat mereka tak sama dengan kita. Jadi maksudnya pada hari ini kita banyak tenaga, tetapi tenaga kita ini kadang-kadang tak dizahirkan dan sebagainya. Maka sebab itu pada hari ini sekiranya ada rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita, sama ada dengan faedah sekali pun, ajak dia bersama dengan kita. Kena ada matlamat. Kita nak target satu kawasan ataupun sekali jumpa lepak kedai kopi, sambil-sambil itu nak ajak orang-orang. Yang penting kena ada buat tindakan, dan kita duduk relax saja. Okey, wallahu ta'ala. Anak rasa sekalian itu saja untuk pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk cuma diri anda sendiri. Mohon maaf sekiranya kasar bicara dan sebagainya. Dan insyaAllah kita doa kepada Allah Ta'ala, kita sama-sama istiqamah dalam perjuangan, dan sama-sama kita mempertahankan jemaah yang ada pada ini dengan dasar dan juga asas yang telah dibina sejak dahulu kala lagi.
dan kekal sampai hari ini, kita kena kekalkan dan pertahankan, dan kita kena perbetulkan masalah-masalah yang berlaku pada hari ini. Dia kena betulkan dia. Tapi kalau sampai masa kena catah, lah. Jangan nak berbulan. Ya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz penyampaian yang kita anggap banyak menyentuh tentang keperluan diri kita sendiri lah, sebagai penggerak jemaah Islam dan juga dai. Jadi harap pada malam ini dapat kita kita manfaatkan segala apa yang Ustaz sampaikan pada malam ini. Dan terima kasih kepada Ustaz, dan juga selamat datang kepada Ustaz Mukri ya. InsyaAllah kita usah-usah saya akan suruh tarik untuk Ustaz Mukri kira dia jadi Pak Mahmud pula. Jadi Ustaz pun sebut tadi kita tak tahu apa nama himpunan malam Pak Mahmud tu kan. Jadi dia sejarah dia tercipta pada satu malam lah. Kita berborak-borak, gelak-gelak isu kisah Pak Mahmud, kisah cerita Doremi yang Ahmad Chun ngelat pada bini dia kata nak pergi masjid tu. Dia pakai baju Melayu, kain buat tongkat bersongkok, tipu bini dia nak pergi masjid, tapi dia pergi ke joget-joget. Dia pergi ke joget-joget, akhirnya dikantoi. Tapi kita bukan kita ke arah itu, cumanya kita jadikan tajuk yang lucu itu untuk menarik perhatian sebagai tajuk yang seksi. Kan? Gua tertanya sama saudara. Ramai dia tanya apa Pak Ma'un, ingat yang ayat yang Wayam na'un dan ma'un tu. Kan ma'un tu maksudnya pertolongan. Jadi ada kena-kena itulah. Maka kita wujudkan himpunan malam Pak Ma'un ni sebagai satu kaedah untuk menarik orang ramai, terutama pemuda yang berminat. Dia sebut program tarbiyah dia rasa berat, sebut program usrah dia rasa nampak Islami sangat. Jadi kita nampakkan benda yang nampak lain sikit lah. Jadi untuk maklumat sahabat-sahabat, kita juga ada amal akustik. Kita ada training di sini setiap Ahad lah. Akustik yang berenang tu. Akustika atau akuatik. Jadi kita ada macam-macam pelbagai. Jadi masa ni lah kita tanya kepada sahabat kita, kawan kita untuk mendekati gerakan Islam kita ini yang kita sayangi dan kasihi ini. Jadi kita pergi ke ramai. Alhamdulillah ini kita ada orang baru. Sahabat kita Hidayat Hamidul. Hidayat dia. Kan? Dia ada sahabat daripada Beranang, Beroga. Ya. Jadi lebih ramai kita tarik, lebih ramai kita meriahkan. Kita ada pingpong di sini, dart pun ada, carrom pun ada, astro pun ada. Kita ada lagi PS kat atas game kan. Nak bekam. Nak Pak Bakar pun ada. Okey, insyaAllah malam ini kita ada sedikit jualan sahabat-sahabat. Pertama sekali kerepek buatan Beroga yang dibuat khas adik-adik Akmal yang cantik jelita. Jadi kerepek tu berharga sebungkus RM12. Ini buatan, ini bukannya kilang, memang buatan tangan dan sangat lembut. Sebab apa? 15 kita RM15. Tapi memang buatan tangan mak dia sendiri buat lah. Jadi untuk membantu ekonomi family dia pun tak ada bapa, dia adik-adik pun ramai, dia pun tak mampu nak kahwin lagi. Jadi kita bantu. Kemudian ada sedikit jualan minyak wangi. Dan tadi bilang boleh lah. Kalau nak Masa anda pun tadi Ustaz sebut nak tambah satu lagi. Jadi Allah lepas ada makan jangan tinggal makan, insyaAllah tertangguh dengan tasbih kibaran. Berdepan. Sani Awi. Okey, insyaAllah Jumaat depan pula Ustaz Zawawi YB SU Bashiro. Ni Zawi Saleh. Subhanallah. Okey, ni sejarah tercipta. Setiausaha Majlis Syura Ustaz Nik Zawawi pada Jumaat 10 bulan 10 hari bulan 10. Jadi jangan lupa bawa kek pada tarikh tersebut minggu depan lagi Ustaz Syarhan. Apa? InsyaAllah jangan lupa Ustaz Zawawi
Tapi yang satu lagi Jumaat depan Ustaz Syarhan. Kan? Syarhan Yumaisi. Dia nak bagi tajuk special dia sebut. Dia sebut tajuk dia akan letak Pak Mahmud moden. Itu dia. Itu saja. Jangan lupa Jumaat depan. Allah.